Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So, Alhamdulillah. Apa khabar you all? Semoga you all sentiasa berada di dalam keadaan sentiasa sehat dan dirahmati Allah. So, Mak bersiaran luar hari ini. Selepas balik kerja, terus Mak ke ladang, ke ledek untuk menyaksikan apakah hasil tuaiannya. Dan ini genap konten yang pertama Mak buat dulu 3 bulan yang lalu. Kini genap 3 bulan berapa hari lah. So Mak akan tunjukkan adakah hasil dia menjadi atau tidak. So sama-sama kita saksikan. Okey, sebelum kita panen, daun-daun keledek tu semua kita putuskan sebab kita nak ambil nak buat benih. So kita kena leraikan dulu, putuskan dulu untuk kita nak tanam semula nanti dia punya pucuk tu takut dia rosak, so kita putuskan dulu. Sebelum tu, nanti selepas tu baru kita baringkan guni tu. Mudah proses kita nak mengeluarkan isi dia. Jom kita tengok tu Haji Jamil sedang memotong. 3 bulan, berapa hari genap lah 3 bulan konten Mak yang pertama. Terima kasih kepada all yang telah pun menyaksikan di awal Mak punya konten. Di proses menanam. Hari ni Mak tunjukkan proses kita menuai. Okay, nampak? Tu kita kemaskan dulu di bahagian-bahagian tepi tu. Keledek ni. Kita nak baringkan. Kita tengok hasilnya. InsyaAllah dia akan berhasil. InsyaAllah dia akan menuaikan. Oh tu. Nampak? Nampak satu keledek yang di luar ni. Nampak? Ni pokok hasilnya yang terkeluar lah. Alhamdulillah. Ni keledek warna merah ni. Nampak? Okey. Kita saksikan sebentar lagi ya. Kita kemas dulu. Kemas cantik-cantik tempat ni. Kita nak baringkan, nak tombangkan dia. Okey, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak. Guni tu tak payah potong dia Betul. Potong. Okey. Kita saksikan bagaimanakah hasil kejadiannya. Okey. Sebab guni ni kita buang, kita akan guna guni baru ya. Tu dia nampak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nampak dia. Allah bagi rezeki dek. Ya Allah, itulah hasilnya. Nampak Mak kata dulu Mak pernah cakap apa orang kata satu guni tu boleh mencecah dalam 20 kilo lah. Nampak alhamdulillah ini hasilnya, hasil kejadian dia. Nampak Haji Jamil begitu bersemangat nampaknya, bersungguh-sungguh. Proses tanah ni pun agak gembur, cantik. Ada yang kecil, ada yang besar. Alhamdulillah lah, boleh diterima juga ni. Ini kita boleh, ada yang kecil tu biasalah, ada Allah menjadikan sesuatu tu ada yang kecil, ada yang besar. Walau apa pun inilah hasilnya ya. Nampak? Okey, kita kais lagi tengok macam mana. Okey, tu dia. Kita Mak ambil lagi bagaimana dileraikan. Tu dia tak boleh lebih tau Haji dia tak boleh lebih. Jangan sampai 5, 6 bulan, 7 bulan tu. Ada yang Mak tanya Mak jawab 7 bulan tu silap. Dia dalam 3 bulan je. 3 bulan tu dah memadai. Kalau tak nanti dia kesep, dia hilang terus. Dia busuk begitu, dia habis. Tu. Walau ada. Ni Mak ambil tunjuk dekat tu yang Mak kata kalau tak ada tanah, tempat you tak adalah, bolehlah buat macam cara Mak ni. Walaupun kecil-kecil ni pun orang kata adalah yang besar juga. Alhamdulillah bolehlah. Tu dia nampak. Nampak ni hasil tuaian dia. Boleh. Hasil sedap ni. Dia memang keledek ni jenis yang manis. Alhamdulillah. Nampak. Tu dia. Kita okey, nampak kita pastikan semuanya kita ambil ya. Tanah ni boleh kita gunakan semula kan Ji? Okey. Tanah ni boleh kita gemburkan semula, kita boleh proseskan dia. Nampak ini hasilnya. Sampai mana? Tu. Nampak? Ni dah keledek. Tu hasilnya nampak. Ni hasilnya nampak agak kurang sedikit lah. Pun tak ada masalah, tapi dia berasa ni. Mak tunjukkan berkat. Ni hasil keledeknya. Nampak? Ni. Ini alhamdulillah lah. Dah boleh rebus, dah boleh buat masak apa-apa, kuih ke apa ke. Nampak? Ni hasilnya. Alhamdulillah. Tanah ni kita boleh guna pakai semula lah. Okey, tu nampak hasilnya. Mak ambil gambar dekat. Ada yang besar tu. Nampak? Ni hasilnya ya. Okey, ini Mak tunjukkan yang proses kita baru tanam 3 hari. Menurut kata Haji Jamil, 3 hari dia tanam. Pohonnya, pucuknya pun dah segar ya. Dah nampak dah segar. Cantik. 3 hari dia dah mula naik.
So satu kajian terbaru yang dijalankan oleh Haji Jamil, dia buat tesis waktu proses penuangan air untuk siram lah, untuk memberi dia cukup air ni, air itu tidak menyerap habis ke keseluruhan bahagian guni. So dia terpaksa menggunakan kaedah yang macam ini. Ni mak tunjuk cara dekat. Ni dia akan gunakan batang kayu ni. Di bahagian bawah ni dia akan tutup dia tutup, sumbatkan dengan something simen ke whatever lah. So di tiap tiang ni dia akan tebuk lubang macam mak tunjuk ni. Dia akan tunjuk lubang. Okey. Bila dia dah sumbat lubang ni, kita buatlah lubang di kiri kanan tu kita cocok ke dalam ni air, kita tuang air dalam ni. Kita tuang air ni, air akan turun akan menyerap ke dalam batang ni, dan dia akan keluarlah kiri kanan sampai lubat panjang ke bawah. Bila panjang ke bawah, so air tu akan mengalir ke semua bahagian. Ini adalah kajian terbaru yang dijalankan. Semoga ia memberi banyak manfaat pada you all yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang pertanian. Khususnya tanam dalam guni lah, khususnya di bahagian rumah, bagi mereka yang tak cukup tanah atau duduk di kawasan perumahan ya. Okey, nampaknya kita akan bergerak sekali lagi. Ini mak akan tunjukkan sekali lagi, inilah banyak hasilnya ya. Ni. Walaupun adalah juga yang besar, ada juga yang kecil. Ni banyaklah juga pada mak. So hasilnya, dan bolehlah kita makan bersama. Nampak begitu, kita rasa macam berbudi pada tanah tu memang kata banyak memberikan manfaat pada kita lah. Sebagaimana yang abang cakap, kita kongsi rezeki. Inilah hasilnya. Okey, ni tanah yang telah kita gembur-gemburkan tadi, kita campur yang balance tadi. Ni tanahnya dicampur dengan pasir, tiak ayam dan juga serkam padi. Kenapa kita campur pasir? Menurut kata Haji Jamil tadi, agar dia berongga. Berongga tu dia tidak akan terlampau padat, tetapi dia ada ruang untuk dia bergerak. Maksudnya pembesaran isi ni. Ini kita buat kajian, contoh macam ni. Macam ni kan besar kan. Kalau yang ni kenapa dia kecil? Mungkin salah satu faktor yang kita, menurut kata Haji Jamil tu, dia padat terlampau sangat. Dia ketat. Bila dia pembesaran dia agak tergugat. So sekarang ni dia dah campur pasir. Bila campur pasir tu, nanti dia akan cuba untuk bergerak dalam keadaan yang selesa. Pembesaran dia tu tidak akan terganggu. Sebab pasir ni kalau kita campur dengan tanah tadi ni, mak pegang ni, pasir dengan tanah ni. Kalau kita ambil macam ni contoh, kita genggam. Nampak dia akan perui. Jadi dia akan, insya-Allah lah, dia akan menjadi. Ini hasil percubaan. Ini pun dah cukup baiklah pada mak. So bila kita campur pasir, campur tanah, campur sekam padi, dia ada rongga-rongga di dalam tanah tadi. Okey. Ni yang tadi ni kita akan dah ketepikan dia punya daun ni, pucuk ni nanti kita akan ambil semula lah. Contoh ni di bahagian ujung ni kita akan ambil ni. Kita ambil, nanti kita nak tanam semula. Tu nampaknya. Inilah yang mak cakap tadi, 3 hari. 3 hari pun dah cukup cantik ni. Tak apa, kita berusaha sebenarnya. Kita belajar daripada apa yang kita, daripada kita tak tahu, jadi kita tahu. So kita belajarlah. Step yang pertama, kalau dia tidak mencapai target yang kita gendaki, so jangan putus asa. So kita buat percubaan. Jadi percubaan yang kita buat kali kedua ni, kita gunakan kaedah ni. Kaedah batang pipe tadi. Terus cocok sampai ke bawah. Dan kita tuang air ke dalam ni, jadi air ni akan meresap. Kita buat lubang-lubang kiri kanan, air ni sampai terus ke bahagian bawah. Ke bahagian bawah ni lah. Okay, insya-Allah lah. Contoh seperti Haji Jamil tuang tadi tengok. Okay. Nampak dia sampai ke bawah, kita tuang. Percubaan Ni okay, nampak. Jadi air tu terus masuk dalam lubang ni, terus ke bawah. Jadi ke semua bahagian tu dapat menikmati air yang kita tuang tadi. Itulah yang mak nak terangkan kepada you all. Okey, sebenarnya mak maklumkan kepada you all semua, para penonton yang berada di luar sana. Kadang-kadang kalau buah itu tidak membesar kerana akar dia punya batang ni, nampak? You nampak mak tunjukkan. Dia patah. Masa kita tanam di awal, proses awal tu dia patah, macam dia rosak, urat-urat sarap dia rosak. Macam ni, dia ada mengalami orang kata urat dia putus, busuk. So masa kita proses, kita nak mencocok contohnya mak cakap begini kalau kita cocok ni, kena
betul-betul termasuk ke dalam, betul-betul pastikan jangan sampai dia patah. Apabila dia patah, ibarat kita macam kalau kita kaki kita patah, kita nak berjalan pun susah. Jadi macam ni juga hasil ni tak cantik lah kalau dia patah. Dia hidup, dia keluar juga, bernyawa juga, tetapi dia tidak memberikan kepuasan hasil yang memberangsangkan pada mak. Tu mak tunjuk sekali lagi, macam tu mak di bahagian atas. Macam ni mak tengok dia kan dia patah. Dia punya akar ni dia rosak. Apabila rosak, hasilnya buahnya segini. Dia comel. Dia berbuah tetapi dalam keadaan yang orang kata tidak puas. Sama juga mak ambil contoh ni. Ni dia buah ni. Kenapa kalau kita tengok ada di bahagian dia punya ni rosak dan busuk. Nampak busuk. Salah satu sebab faktornya itulah masa proses kita nak menanam. Masa awal-awal kita nak menyocok tu. Macam kita, tangan kita kadang-kadang urat kita sakit, urat kita putus, sendi kita rosak, begitulah. Ada yang tidak keluar juga buah. Nampak? Dia ni yang mak tunjuk ni. Ini sebenarnya dia buah, tapi dia tak boleh nak keluar buah kerana ni nampak. Comel loteh. Kerana apa? Kerana ini masalah rosak di bahagian urat batang pokok ni sendiri. Ini hasil yang kecil. Jelas penerangan mak ni. Kita belajar daripada kesilapan, dik. Sesuatu yang kita lakukan tu, yang pertama kita ikhlas, kita rasa happy, kita bertanam. So apa-apa masalah pun kita akan belajar daripada kesilapan. Okey, kita seketika jumpa selepas ini. Okey, sebelum mak mengakhiri mak punya konten, ni dia yang Haji Jamil tunjuk. Ni Haji Jamil. Nampak? Oh, Haji Jamil muda, nampak senyum. Oh, janggut dia macam pendekar zaman dulu. Tak apa, walaupun inilah yang hasilnya. Semoga apa yang mak paparkan ni banyak memberi info dan manfaat pada you. So kita belajar dan terus belajar untuk meningkatkan ekonomi dan taraf kehidupan kita. So terima kasih banyak-banyak Haji Jamil yang telah bertungkul lumus berusaha untuk memberikan kerjasama yang baik dengan mak. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang lebih menarik, dengan konten yang menarik, yang berbeza. Dan dengan itu sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe sebanyak mana yang boleh. Terima kasih bagi mereka yang telah mendukung usaha mak ini. Mak ucapkan terima kasih. Semoga Allah saja yang membalas jasa baik you all. Okey, salam hormat. Sebelum berpisah, sambutlah salam manis, salam hormat dari mak. Kita jumpa lagi di next konten. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Alah lembut saudara dia.